Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Dialah Allah yang menjadikan, dialah Allah yang menciptakan, dan dialah Allah miliknya segala yang wujud, dan dialah Allah kepadanya lah kembali setiap yang wujud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam juga ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan Allah untuk kita, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya dan mengajarkan kepada umatnya apa yang baik dan apa yang buruk, serta berusaha menyelamatkan umatnya dari azab api neraka di hari akhirat kelak. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita, atau waktu petang dah ni, zuhur ni, tengah hari, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung siri bacaan kita dalam Talbis Iblis. Dan dalam kita membaca, kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tipu daya iblis. Sesungguhnya tiada daya dan upaya bagi kita untuk selamat daripada talbis ini melainkan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ni, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan lafaz kita isti'adzah, kita akan sambung bacaan kita dalam kitab Talbis Iblis karangan Ibnul Jauzi ni. Kita akan sambung pada muka surat 262, yang mana perihal masih lagi dalam bab talbis iblis terhadap golongan sufi dalam bentuk nyanyian. So kalau kita perhatikan waktu ini, kadang-kadang kita dapati ada orang yang suka berzikir dengan alunan-alunan muzik. Kemudian ada pula orang membaca qasidah-qasidah bahasa Arab dengan alunan muzik. Kemudian ada juga orang buat satu istilah dia panggil dikir-zikir. Dikir-zikir. Dia berdikir sambil berzikir. Dan perkara-perkara ni makin lama makin berkembang, makin lama makin berkembang. Diiringi pula dengan paluan, gendang, rebana. Kemudian ditambah lagi dengan tarian-tarian. Semuanya dilakukan di atas dasar kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya, apakah benar nyanyian itu digalakkan dalam agama, ataupun adakah nyanyian seumpama itu sebahagian daripada talbis iblis untuk merosakkan jiwa seseorang dan menjerumuskan dia ke dalam musibah atau bencana yang lebih besar. Jadi inilah yang kita akan kongsikan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam siri bacaan kita pada tengah hari ini. Baik. Kita sambung ke surat 262. Sekali lagi tanpa lupa kita ucapkan terima kasih kepada pihak Balkit Helwa, iaitulah Badan Kebajikan Islam Hal Ehwal Wanita Telekom Malaysia, yang telah menjadikan ataupun melakukan satu inisiatif untuk kita sama-sama baca di kalangan staf-staf, dan juga kita boleh kongsikan kepada semua hadirin ataupun semua yang mendengar siaran langsung kita pada tengah hari ini. Baik. Tanpa melengahkan masa, kita sambung ke surat 262. Pada nyanyian dan syair semacam ini, mereka telah mencipta berbagai jenis lantunan irama. Namun semuanya itu hanya akan mendorong para pendengarnya keluar dari batas-batas kewajaran selain membangkitkan hawa nafsu.
Okey. Mereka juga punya sesuatu yang disebut basit, yang menggerakkan hati secara perlahan. Lantas mereka menyenandungkan nasyid yang juga menggoyang-goyang hati secara tidak langsung. Ditambah dengan hentakan tongkat yang sesuai lantunan nasyid, di samping juga tabuhan rebana yang ia menghentak-hentak, serta jari telunjuk yang meliuk-liuk di atas seruling. Inilah bentuk nyanyian yang dikenal pada zaman sekarang. So kalau kita tengok zaman sekarang, macam-macam dah bentuk nyanyian tu dengan apa yang disebutkan tadi. Penulis mengatakan, sebelum mengutarakan boleh ke, haram ke atau makruhnya nyanyian, terlebih dahulu seorang yang berakal menasihati diri sendiri maupun saudara-saudaranya pun terus mewaspadai tipu daya iblis yang memperlakukan nyanyian ini sebagaimana tipuan-tipuan sebelumnya, yang semuanya itu disebut dengan nyanyian. Orang tersebut tidak boleh memahami semuanya dalam satu makna, lantas mengungkapkan si fulan memperbolehkan sedangkan si fulan memakruhkannya. Jadi sebelum kita kata isu ni, memang kadang-kadang iblis ni dia masuk dalam talbis nyanyian kepada orang sehingga orang tu tidak faham tentang isu nyanyian. Lalu dia kata, ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh, ada orang kata makruh. Sebelum daripada kita bincang masalah hukum, maka penulis kita ini memulai dengan nasihat diri sendiri dan saudara sesama saudara, dan inilah yang paling utama, iaitu selanjutnya kami sampaikan bahawa seperti diketahui watak manusia hampir sama dan nyaris tidak berbeza antara satu sama lain. Sebelum penulis ni cerita tentang hukum, kita bincang dulu tentang tabiat manusia. Sebab apa? Kerana hukum ni datang untuk mengawal tabiat manusia. Kenapa Allah haramkan? Sebab ada mudarat kepada manusia. Kenapa Allah halalkan? Sebab ada manfaat untuk manusia. Jadi hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, dia kembali kepada maslahat manusia. Sebab tu kita ada daruriyatul khams. Perkara maslahat yang 5, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Kita ada 5 asasiyat yang mana Islam dia jaga semua ni. Sebab itu bila kita bincangkan tentang watak manusia, bukan kerana hukum itu mengikut kesesuaian dan juga mengikut hawa nafsu manusia, tidak. Tapi Allah Azza wa Jalla dalam menetapkan hukum, dia menjaga maslahat kebajikan manusia. Maka sebelum kita bincang tentang masalah hukum nyanyian, kita nak tengok tentang watak manusia yang sebenarnya hampir sama, tidak berbeza antara satu dengan yang lain. Andai ada seorang pemuda berbadan sihat, berwatak lurus, mengutarakan bahawa kecantikan wanita tidak membuat hatinya terusik, tidak berpengaruh bagi jiwanya dan tidak membahayakan agamanya, maka kami tegaskan bahawa kami tidak mempercayai perkataannya. Kerana setahu kami dan kami yakin, kata penulis ini, watak manusia kurang lebih sama. Jadi kalau ada orang kata, saya tak apa, saya tengok orang perempuan ni saya tak tergugah iman. Saya tengok tak terpengaruh jiwa, saya mahu tak rosak agak. Tak, Nabi SAW ingatkan kita tentang fitnah wanita, dan juga kalau dia kata dia tak terpengaruh, jawapannya kita tak percaya. Sebab kebanyakan watak manusia ni lebih kurang sama. Jika pun ucapan terbukti benar, kalau tiba-tiba memang dia tengok wanita cantik tak ada apa-apa pada diri dia, bererti si pemuda mengidap kelainan yang membuatnya menyimpang dari batas kewajaran. Kalau tiba-tiba dia tengok wanita tak ada selera, mana dia yang sakit. Watak manusia ni biasanya
sama. Jika saja dia beralasan, itu pada umumnya kita tengok kepada sifat watak manusia. Belum lagi kepada muzik ni. Jika saja dia beralasan dengan menyatakan, aku melihat berbagai keindahan tersebut agar memetik pelajaran, sehingga dapat mengagumi penciptaan di balik lebar dan hitamnya mata, halusnya hidung, serta putih bersih kulitnya. Kalau dia kata, aku sebenarnya nak tengok keindahan yang ada pada wanita tersebut untuk ambil pengajaran dan iktibar. Betapa hebatnya ciptaan Allah pada mata dia, pada hidung dia yang mancung, pada putih kulit dia. Kalau dia kata macam tu, aku nak mengagumi ciptaan Allah. Kami nyatakan, kata dia, jika memang mau memetik pelajaran, cukup dengan hal-hal mubah, kecenderungan watak akan menghalangi kamu untuk berfikir seperti itu. Kalau kamu nak mengkagumi keajaiban ciptaan Allah, tengoklah pada ciptaan-ciptaan yang Allah suruh tengok, yang boleh. Jangan pergi cari pada ciptaan yang Allah Ta'ala tak bagi tengok. Pasal apa? Sebab watak kita ni, kalau tengok benda yang Allah Ta'ala larang, tak akan sampai kepada maksud daripada iktibar ataupun pelajaran yang kita kehendaki. Okay? Bahkan tidak akan membiarkan adanya pikiran seperti itu di dalam dirimu, sebab terdapat keinginan untuk mencapai syahwat pribadi. Pasalnya kecenderungan watakmu akan menyibukkan dirimu dari berfikiran demikian. Tengah-tengah kita nak ambil iktibar nescaya watak sebenar, naluri yang ada dalam hati dan diri manusia yang sempurna, dia akan menghalangi manusia daripada berfikir tentang keajaiban pada waktu itu. Demikianlah halnya. Itu baru analogi. Demikianlah halnya dengan seseorang yang berkata, nyanyian yang merdu dan membangkitkan hasrat cinta dunia itu tidak berpengaruh bagiku. Bahkan hatiku pun tidak tertarik untuk mencintai dunia yang dikemukakan dalam lirik nyanyian ini. Sungguh kami tidak percaya kata-katanya ini kerana watak manusia itu serupa. Jadi kalau ada kata saya ni dengar tu, hati tak terpengaruh dengan cinta dunia, saya dengar lagu je, perkataan tu tak ada apa pun. Ataupun hawa nafsu saya tidak terdetik, tidak terjentik langsung dengan nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan. Kalau dia kata macam tu, kita kata tak percaya. Pasal apa? Watak manusia ni lebih kurang sama. Dalam diri dia ada naluri. Pastinya hati dia akan terjentik dengan nyanyian, lirik, lagu dan seumpama dengannya. Selain itu, jika memang hatinya jauh dari hawa nafsu, kerana telah dipenuhi rasa takut kepada Allah, tentu nyanyian-nyanyian ini akan mendatangkan watak aslinya, meski dia telah mengembara jauh di belantara ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa di sini? Kalaupun orang tu hatinya telah jauh mengembara dalam belantara takut kepada Allah. Bahasa dia. Maknanya dia telah menempuh ranjau dan duri macam-macam untuk menjadikan hati dia berada dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kita, tiba-tiba dengan nyanyian ini boleh mendatangkan watak aslinya yang sebelum tu. Dia dah berusaha macam-macam nak mendidik jiwa, tiba-tiba bila dengar nyanyian kembali kepada yang asal. Dan keburukan yang paling buruk adalah bertopeng kepalsuan demi mencari pembenaran. Adakah mungkin kepalsuan yang demikian itu tidak diketahui oleh Allah yang mengetahui segala rahsia? Kepalsuan demi mencari pembenaran. Dia membenarkan sesuatu yang palsu atas nama Allah. Dia ingat, apakah Allah tak tahu sebenarnya memang hati dia nak kepada nyanyian. Cuma dia letak. Kan ada orang kadang-kadang memang dia suka nyanyian. Dia bukan suka selawat, dia suka nyanyian. Hari tu kita ada satu isu di mana ada seorang pendakwah selebriti, dia kata, kita kalau selawat ni, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli, lama-lama cemuih, dia kata cemuih. Bosan kita cemuih. Lalu kita buat apa? Kita baca qasidah, kita seronok selawat. Jadi maknanya di sini,
kecenderungan hati itu pada nyanyian. Bukan kecenderungan hati itu pada selawat. Sebab kalau cenderung hati pada selawat, dia sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan rasa bahagia dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepalsuan yang ada sebenarnya digambarkan bahawa dia suka kepada selawat. Realiti yang ada ialah dia suka kepada nyanyian, cumanya untuk menghalalkan nyanyian tersebut maka diletakkan lirik-lirik yang bersifat selawat atau ketuhanan. Ini yang berlaku satu era dulu. Kita tengok waktu nasyid dulu meletup di pasaran, sehingga ada artis-artis yang dulunya berada dalam dunia nyanyian berpindah kepada dunia nasyid kerana sangkaan mereka nyanyian yang selama ni dikatakan haram, ada jalan yang halal, iaitu dengan nasyid-nasyid. So dia suka sebenarnya, apa yang dia suka? Nyanyian itu sendiri. Dia tak suka kepada lirik-lirik. Dan terbukti bahawa apabila dia selesai menyanyi, dia tidak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya menyanyikan itu saja. Sejauh mana dakwah itu telah berjaya menusuk ke dalam kalbu orang yang kufur kepada Allah dengan nyanyian. Sebaliknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadislah yang mendatangkan keimanan. Lantas, sambungan jika pernyataan sufi gadungan tersebut benar, tetap saja kita tidak boleh membolehkan nyanyian kecuali bagi orang yang memiliki sifat seperti dijelaskan di atas. Kalau betul-betul dia kata, saya memang tak terpengaruh langsung dengan nyanyian, okeylah. Kalau betul ada, maka dia hanya dibolehkan oleh orang yang istimewa tersebut, bukan kepada semua kebanyakan orang. Tetapi apa yang boleh dikata, kaum sufi itu telah membolehkan nyanyian secara mutlak bagi pemuda serta pemula. Orang baru masuk pun belum lagi duduk menjinakkan hati dia, dah mula menyanyi. Lama kelamaan kita tengok di gereja gini, apa yang ada di gereja nyanyian je lah. Tak baca dah Al-Injil, tak baca dah Bible dia tu. Dia baca nyanyi-nyanyian. Bahkan bagi anak kecil yang bodoh, baru masuk tarekat ni, baru masuk kumpulan dia ni, mula dah menyanyi, dia bergendang. Pergi duduk di itu kena ada pakaian dia, mungkin ada serban dia khas, ada ridak dia khas, ada lambang logo dia khas. Kemudian daripada kecil lagi duduk berqasidah, duduk begini. Di mana akhirnya Al-Quran dalam kehidupan? Sebab tu kita katakan, kadang-kadang sampai orang yang duduk di belajar Quran meninggalkan Quran kerana sibuk dengan qasidah dan nyanyian mereka. Sampai-sampai Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan, menyebut pipi, dagu, bagusnya perawakan, postur tubuh maupun sifat-sifat wanita selainnya menurut pendapat yang sahih tidaklah haram. Ada sampai tahap, bukan kata nyanyi semata-mata, tak. Dalam nyanyian satu hal dah, disebut pula pipi, dagu, perwatakan, postur tubuh, sifat-sifat wanita. Kerana apa? Mereka ditalbis oleh iblis memuji keindahan ciptaan Tuhan. Penulis berkata, adapun terhadap orang yang mengatakan, aku mendengarkan nyanyian bukan untuk kepentingan duniawi, tetapi guna memetik isyarat pelajaran darinya, sungguh dia telah keliru kerana dua argumen, dua hujjah berikut. Pertama, watak manusia akan lebih dahulu mencapai maksudnya sebelum dia boleh memetik isyarat pelajaran dari nyanyian tersebut. Sama seperti orang berkata, aku melihat perempuan cantik ini supaya dapat merenungkan hakikat penciptaan makhluk. Sebelum dia fikir pasal Tuhan, nafsu dia dah mengelabui mata dia. Begitulah juga dengan nyanyian. Sebelum dia mengambil isyarat pelajaran, hati dia dah terjentik dan muka terlalai dengan alunan-alunan itu. Yang kedua, di dalam nyanyian sebenarnya sedikit sekali isyarat, yakni iktibar, pelajaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Khaliq, itulah Allah, terlalu mulia untuk disebut dirindukan. Sementara itu bahagian yang dapat dipetik dari makrifat terhadap Allah hanyalah rasa takut kepadanya dan mengagungkan sifatnya sahaja.
Demikian nasihat kami sebagai muqaddimah perbahasan ini. Pada perenggan seterusnya kami akan menjelaskan hukum tentang nyanyian. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terdahulu sebelum kita bincang masalah nyanyian ni, kita tengok dulu watak tu. Manusia ni sebenarnya watak dia sangat fragile, sangat halus. Dia kata je hati dia tak tersentuh, tapi sebenarnya manusia bila dengar nyanyian, sebelum dia dapat mengambil iktibar, dia dah terjentik hatinya dengan kelalaian. Okay? Sebab itu mazhab Imam Ahmad terkait nyanyian. Nyanyian pada masa Imam Ahmad hanyalah senandung nasyid kezuhudan. Mula-mula hanya nasyid tentang zuhud. Namun saat mereka mula melagukan nasyid, pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad pun berbeza-beza. So kalau kita tengok dalam riwayat Imam Ahmad, Imam riwayat ni berbeza-beza tentang pendapat dia dalam hukum nyanyian. Itu kerana di awalnya sifat nyanyian tu lain, di akhirnya sifat nyanyian tu lain. Okey. Diriwayatkan dari Abdullah, anaknya Imam Ahmad, bahawasanya ayahnya menyatakan nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Aku tidak menyukainya. Kata Imam Ahmad, aku tak suka kepada nyanyian kerana dia boleh menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Allahu Akbar. Zaman kita ni kadang-kadang payah nak terlepas. Gimana pun buka telefon. Dulu kalau kita duduk di masjid, jarang kita dengar muzik. Lah ni kita dengar muzik pertama sekali masuk melalui ringtone. Tadadang duduk dalam masjid. Orang solat ni Allahu Akbar. Tadadang duduk bunyi Allahu Akbar. Kita dalam semayang tu memang tak khusyuk duk mikir. Tak ada orang rasa bila tadadang dia rasa oh aku damainya solat pada hari ni pasal ada alunan. Tak ada orang rasa macam tu. Kalau tiba-tiba dia rasa aku solat hari ni bertambah khusyuk sebab adanya alunan muzik, maka itu adalah hati yang sakit. Dulu tak ada muzik ni, masjid ni tempat orang berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat dulu waktu handphone mula-mula ada, masa tu saya belajar di Madinah dulu. Dalam kelas kita, saya ni antara yang terawal lah, kira Malaysia orang moden zaman dulu. Arab Saudi masih ketinggalan, kita yang dahulu. Tapi sekarang ni dia dah majulah, duit dia banyak kan. Beli bawa handphone 310, 3 sekupang dia panggil. 3 sekupang ni bawa pergi, kita boleh setting dia punya ringtone kan. Boleh ada dulu masuk kod dan macam-macam. Ada lagu Jejak Rasul lah. Masa tu saya pun masuklah lagu Jejak Rasul. Pada kita itu adalah lagu Islamik, tapi orang lain mana dia tahu Jejak Rasul. Tiba-tiba bunyi dalam kelas. Semua syekh-syekh pun tengok belakang, pandang saya, tunduk kepala, ya Allahu Akbar, dosa apalah aku buat hari ni. Tu saya kata ittaqillah, kamu kena takut kepada Allah. Itu muzik, dia kata. Saya dalam hati ni lagu Jejak Rasul, tapi sebenarnya itulah dia talbis. Pada sangkaan kita, lagu ni mengingatkan kita kepada Rasul, tapi sebenarnya dia telah mengganggu dan juga itu adalah muzik pada realitinya. Okay? Hari ni fitnah tu terbut berlaku dengan begitu dahsyat. Tengah-tengah imam tengah baca salat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ding keluar pula lagu ya Allah Akbar. Tak khusyuk kita jadi imam. Ini semua adalah fitnah di akhir zaman. Gi supermarket ada lagu. Gi dalam radio, buka radio Islami pun ada lagu. Di mana kita boleh selamat daripadanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita jagalah diri kita, kadang-kadang payah nak menjaga diri ni. Anak-anak kita mula-mula tengok boy, lepas tu tengok Ejen Ali, lepas pada tengok masuk belakang nyanyi dan sebagainya. Itu pun semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjagalah kita semua. Bukan masalah tak boleh berhibur, tapi hiburan dalam Islam itu tidak melalaikan. Tidak melalaikan. Imam Ahmad tidak suka kepada nyanyian. Diriwayatkan Ismail, tapi kalau budak-budak tengok tu, itu bab budak-budak lah. Ni orang tua masalah ni. Ni tua duk bergendang dalam masjid ni.
Diriwayatkan dari Ismail bin Ishaq Al-Thaqafi dari Imam Ahmad bahawa dia ditanya tentang mendengarkan qasidah. Jawab Imam Ahmad, aku tidak menyukainya, itu merupakan bid'ah. Mereka yang mengamalkannya tidak boleh ditemani, maknanya tidak boleh dijadikan teman. Jangan berkawan dengan orang-orang yang suka kepada qasidah. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Abul Harith meriwayatkan dari Imam Ahmad, dia berkata taghbir. Taghbir itu bid'ah. Taghbir ni apa dia taghbir? Ada yang menyampuk, ia dapat melunakkan hati. Jadi Imam Ahmad kata itu bid'ah. Taghbir ni apa nota kaki dia? Taghbir ni ialah mengulang-ulang suara bacaan dengan cara membaca atau selain daripadanya. Taghbir, dia menyanyi ulang-ulang nyanyian dia tu. Ia dapat melunakkan hati, itu bid'ah kata Imam Ahmad. Ya'qub Al-Hashimi meriwayatkan dari Imam Ahmad, taghbir itu bid'ah yang dibuat-buat. Ya'qub bin Bukhtan meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak menyukai taghbir. Imam Ahmad melarang mendengarkan nyanyian di samping taghbir tadi. Okay. Penulis berkata, semua riwayat dari Imam Ahmad tersebut menunjukkan bahawa nyanyian hukumnya makruh. Abu Bakar Al-Khallal mengungkapkan Imam Ahmad memakruhkan qasidah, yakni saat ada yang mengadukan kepadanya, dia menjawab, mereka itu bertingkah seperti orang gila, kata Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar menukilkan dari Imam Ahmad keterangan yang menerangkan bahawasanya qasidah itu tidak apa-apa dilakukan. Al-Marwazi berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah yakni Imam Ahmad tentang qasidah. Dia menjawab itu bid'ah. Aku bertanya kepadanya lagi, perlukah mereka dikucilkan? Dia kata terhadap mereka tidak perlu dilakukan. Penulis berkata, diriwayatkan kepada kami bahawasanya Imam Ahmad mendengar ada seorang bersenandung dekat anaknya, Salih, namun dia tidak mengingkarinya. Kemudian Salih bertanya kepada Imam Ahmad, wahai ayah, bukankah engkau mengingkari hal ini, yakni nyanyian? Imam Ahmad menjawab, hal itu kerana ada yang menyampaikan kepadaku bahawa mereka menggunakannya, yakni nyanyian tersebut, untuk berbuat suatu kemungkaran. Itulah sebabnya aku memakruhkan hal ini, sedangkan yang terlihat ini kini aku tidak memakruhkannya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan kan. Aku berkata, sahabat-sahabat kami menukilkan dari Abu Bakar Al-Khallal serta temannya Abdul Aziz bahawa nyanyian itu hukumnya mubah. Mubah ni kata boleh pula. Padahal yang dimaksudkan oleh keduanya adalah nyanyian yang ada pada zaman keduanya, iaitu kasidah-kasidah yang bertemakan kezuhudan. So bila dia kata, ada setengah kata tak boleh, ada setengah kata boleh. Kena tengok yang kata boleh tu dia kata sebab apa? Sebab pada zaman dia nyanyian bukan macam zaman sekarang. Zaman dia bersifat kezuhudan, bukan memuji-muji sifat wanita dan seumpama dengannya. Tidak dengan pukulan-pukulan rebana dan juga alat-alat muzik seruling dan seumpama dengannya. Dengan pemahaman seperti inilah kita akan boleh memahami nyanyian yang tidak dimakruhkan oleh Imam Ahmad. Pernyataan yang kusebutkan tadi dikuatkan dengan sebuah riwayat yang menyebutkan bahawa Imam Ahmad pernah ditanya ihwal seorang yang meninggal dengan meninggalkan seorang anak serta seorang budak perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi. Si anak dalam keadaan terdesak untuk menjual budak wanita tersebut, hamba lah. Maka dia pun bertanya tentang hukumnya. Boleh ke tak dia nak jual hamba wanita yang kerja dia menyanyi? Terkait Imam Ahmad hal ini, Imam menjawab, budak wanita, yakni hamba wanita itu tidak boleh dijual sebagai seorang penyanyi. Kalau mu nak jual tugas dia hamba je. Nyanyian dia tu tidak boleh dijual. Kerana benda tu bukanlah benda yang baik yang boleh diperdagangkan. Nah, sampai begitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang berkata kepada Imam Ahmad, jika dijual sebagai penyanyi, harganya 30,000 dirham. Tapi jika dijual sebagai budak wanita, yakni biasa bukan penyanyi,
Mungkin harganya hanya 20 dinar. Imam Ahmad menjawab, budak wanita itu tidak boleh dijual melainkan sebagai budak biasa. Jadi dia kata apa? Kalau jual sebagai penyanyi mahal Imam Ahmad. Tapi kalau jual sebagai hamba biasa murah je. Imam Ahmad kata, walaupun jual murah tetap juga, walaupun mahal tetap juga tidak boleh dijual sebagai penyanyi. Ini makna menunjukkan bahawa Imam Ahmad mengingkari nyanyian sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan. Penulis berkata, Imam Ahmad menegaskan itu lantaran biasanya budak yang berprofesi penyanyi tidak menyenandungkan qasidah dengan tema kezuhudan, melainkan dia melantunkan syair-syair yang membangkitkan hasrat atau keinginan bercinta. Inilah alasan mengapa nyanyian terlarang. Sebab jika nyanyian tidak terlarang, tentu Imam Ahmad tidak akan membolehkan menghilangkan harta anak yatim. Baik. Al-Marwazi meriwayatkan dari Imam Ahmad, dia berkata, hasil kerja banci itu buruk sebab ia memperoleh harta dengan menyanyi. Kerana banci tadi tidak menyandungkan qasidah-qasidah kezuhudan, tetapi dia menyenandungkan syair-syair cinta dan juga ratapan. Jadi semua yang berkait dengan baik-baik cinta, baik-baik rindu, puji wanita, mengajak orang kepada cinta, semua syair-syair itu di sisi Imam Ahmad adalah hukumnya tidak boleh. Jadi kalau yang kata Imam Ahmad membolehkan itu pada syair-syair kezuhudan dengan sifat-sifat lantunan yang tidak melalaikan, tidak dengan rebana dan tidak dengan alunan muzik-muzik yang haram. Okey? Dengan demikian maka jelaslah bahawa dua riwayat dari Imam Ahmad yang memakruhkan serta yang tidak memakruhkan nyanyian ini dikaitkan dengan syair kezuhudan sebagai pemberi semangat rohani, bukan sebagai pembangkit syahwat dan juga hawa nafsu. Adapun mengenai nyanyian yang dikenal pada saat sekarang ini, sekarang ini kata penulis, ni kalau Imam Ahmad ada, pasti Imam Ahmad melarangnya. Okey? Bagaimana kiranya jikalau Imam Ahmad mengetahui tambahan-tambahan yang dibuat orang pada saat ini? Itu Imam Ahmad. Imam Malik pula kata apa? Imam Malik dari Ishaq bin Isa At-Tabba. Dia berkata, dia pernah menceritakan, aku bertanya kepada Imam Malik bin Anas ihwal keringanan yang diberikan penduduk Madinah seputar nyanyian. Imam Malik menegaskan hanya orang fasik sahaja yang melantunkan nyanyian. Abu Tayyib At-Tabari berkata, Malik bin Anas melarang kita melantunkan dan mendengarkan nyanyian. Dia berkata, apabila seseorang membeli budak wanita, yakni hamba wanita, lalu mendapatinya sebagai seorang penyanyi, dia berhak mengembalikan budak tersebut kerana aib pada dirinya. Dikira aib dulu, maknanya kecatatan, pasal dia suka menyanyi je, mengganggu dan juga memberikan mudarat kepada tuan dia. Ini merupakan pendapat seluruh penduduk Madinah kecuali Ibrahim bin Sa'ad, kerana Zakaria As-Saji menukilkan bahawa Ibrahim menilai nyanyian itu tidak ada apa-apa. So, Imam Ahmad pun melarang, Imam Malik pun juga tidak menyukainya. Imam Abu Hanifah pula kata apa? Dari Abu Tayyib At-Tabari dia berkata, meskipun membolehkan minum nabidh, Imam Abu Hanifah memakruhkan nyanyian. Dia menganggap mendengarkan nyanyian termasuk dosa. Abu Tayyib mengatakan, demikian pula pendapat seluruh penduduk Kufah, Ibrahim, Asy-Sya'bi, Hammad, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Mereka tidak berbeza pendapat terkait hal ini. Semuanya penduduk Kufah, imam ulama dia menyatakan bahawa penyanyian adalah makruh, tidak dibolehkan. Abu Tayyib berkata tidak diketahui adanya perbezaan pendapat di kalangan penduduk Basrah terkait makruh dan larangan nyanyian, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ubaidillah bin Al-Hasan Al-Ambari
dia berpendapat nyanyian tidak ada apa-apa. Jadi majoriti ulama menyatakan nyanyian ni makruh. Okey. Imam Asy-Syafi'i terkait nyanyian. Dari Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi, dia berkata, aku pernah mendengar Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, aku tinggalkan di Iraq amal yang diada-adakan oleh orang zindiq, iaitu mereka yang sebut taghbir. Dengan itulah mereka menyibukkan orang-orang, yakni dari Al-Quran. Nampak tak? Imam Asy-Syafi'i kata, aku dulu, aku tinggalkan Iraq, mereka tu ada satu amalan disebut taghbir. Taghbir ni tak adalah lantunan suara, duduk berqasidah dan sebagainya. Yang duk buat benda ni, kata Imam Syafi'i, orang-orang tak ada agama. So justru apa impak dia? Dia memalingkan manusia daripada membaca Al-Quran. Penulis berkata, Abu Mansur Al-Azhari menuturkan, mughabbirah, taghbir adalah kaum yang mengulang-ulang dan melagukan zikir kepada Allah serta doa serta permohonan. Mereka menyebutkan syair-syair yang mereka lantunkan saat berzikir kepada Allah sebagai taghbir. Nampaknya pada saat melantunkan syair-syair tersebut, mereka merasa amat senang, sangat semangat menari-nari. Kerana itulah mereka disebut mughabbirah. Akan tetapi Az-Zajjaj mengatakan mereka disebut mughabirun, ghabara, berlalu. Kerana mereka mendorong manusia supaya boleh bersifat zuhud terhadap dunia dan lebih boleh mencintai akhirat. Asy-Syafi'i berkata, nyanyian itu adalah hiburan yang dibenci, sangat identik dengan kebatilan. Siapa saja yang sering melakukan itu, menyanyi dan mendengar nyanyian, bererti dia adalah orang yang tidak sempurna akalnya sehingga kesaksiannya tertolak. Kalau kita baca ni pun kita dah nampak dah betapa para ulama dulu tak ada kerja dia duduk menyanyi ni. Hanya duduk menyanyi ni orang fasik, orang zindiq, orang yang tidak dekat dengan agama. Okay? At-Tabari berkata, ulama dari berbagai wilayah sepakat untuk memakruhkan dan melarang nyanyian. Dalam permasalahan ini, hanya Ibrahim bin Sa'ad dan Ubaidillah Al-Ambari yang menyimpang dari jamaah itu, yakni ijma' ulama tersebut. Aku menambahkan, tokoh terkemuka dari kalangan murid-murid Imam Asy-Syafi'i mengingkari nyanyian. Adapun para pendahulu mereka tidak diketahui adanya perbezaan pendapat di kalangan mereka akan hal itu. Yang ini kalau ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i anak murid besar dia semuanya mengharamkan nyanyian. Okey. Begitupun kalangan terakhir ulama mazhab Syafi'i, mereka pun mengingkari nyanyian ini. Di antara mereka ialah Abu Thayyib At-Tabari, bahkan telah menyusun kitab risalah berkait dengan celaan dan larangan atas nyanyian. Abu Thayyib At-Tabari berkata, tidak boleh menyanyi, mendengarkan nyanyian ataupun mengetuk tongkat mengiringi nyanyian. Ketuk pun dia tak bagi. Kalau orang nak menyanyi, kita pun ketuk. Dia tak bagi. Abu Thayyib At-Tabari dalam kesempatan lainnya menyatakan, siapa saja yang mengaitkan kata-kata ini, yakni ihwal bolehnya menyanyi dan mendengarkan nyanyian kepada Asy-Syafi'i, berarti dia telah berdusta dengan mengatasnamakan pemuka mazhab Syafi'i. Siapa kata Imam Syafi'i kan membenarkan, maka dia telah mendustakan, berdusta atas Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Adabul Qudah menyebutkan apabila seorang terus-menerus mendengarkan nyanyian, maka kesaksiannya otomatik tertolak dan kesalehannya pun dibatalkan. Kalau orang tu nak bagi saksi pun tak boleh. Kalau dia dengar menyanyi, di sisi Imam Asy-Syafi'i orang ni tidak layak untuk jadi saksi. Dan kesalehannya pun dibatalkan. Aku menegaskan demikian pendapat mazhab Syafi'i dan ulama lainnya yang taat beragama di kalangan mereka. Yang memberikan keringanan dalam hal ini dari kalangan terakhir mazhab Syafi'i memang ada, akan tetapi ini hanyalah dari mereka yang minim ilmu dan telah dikuasai oleh hawa nafsu. Fuqaha dari kalangan sahabat pun menegaskan kesaksian penyanyi dan penari tidak dapat diterima.
Ini pandangan Pak Mazhab lah. Kalau kita kata Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, semuanya Pak Mazhab tidak menyukai nyanyian. So kalau ada orang duk sibuk, dia kata dia mazhab Syafi'i, duk menyanyi dan sebagainya, maka ini adalah kebohongan terhadap mazhab. Kerana nyanyian ini mudarat dia besar kepada orang-orang Islam, terutamanya ala orang-orang yang sibuk dengan ilmu agama. So kita katakan bahawa oleh kerana bab ni pada kita jelaslah tak ada orang ni patut duk sibuk dengan nyanyian, sepatutnya sibuk dengan zikir dan seumpama dengannya. Kemudian datang satu zaman orang malas duk mengaji, duk sibuk je menyanyi, orang suka. Apakah kita nak mengarus perdanakan nyanyian sehingga akhirnya menyebabkan orang tu berzikir dengan nyanyian? Kalau tidak menyanyi, tidak berzikir, maka itu salah satu daripada bentuk talbis. Ya, nak kata sebenarnya kita ni kalau kita tak menyanyi, orang tak berzikir. Jadi kita berzikir sambil menyanyi, lama-lama dia akan berzikir. Lama-lama tuan-tuan, hak zikir tu dia tinggal, hak menyanyi tu dia ingat. Menyanyi tu dia ikut. Dan inilah yang kebanyakan yang kita tengok, penasyid-penasyid dan sebagainya. Nak berdakwah dalam nyanyian, akhirnya mereka yang terjebak dengan nyanyian. Lebih dahsyat daripada orang sebelum daripadanya. Jadi fuqaha di kalangan para sahabat pun kata sepakatlah, boleh kata hampir-hampir kebanyakan mereka menyatakan perkara ini tidak dibolehkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah yang dapat kita sebut pada pagi ini atau pada tengah hari ini. Kita akan berhenti dari dalil yang memakruhkan. Kalau orang tanya, apa dalil? Kenapa ustaz kata tak boleh? Kenapa ustaz? Bukan ustaz kata ni, yang kita sebut ulama, imam Pak Mazhab. Okey, kenapa imam Pak Mazhab melarang dia? Maka mesti ada hujah. Dia bukan sekadar dia tak faham kot dia. Bukan sekadar tu, tak. Ada landasan-landasan agama, perintah-perintah agama yang melarang kita daripada sibuk dengan nyanyian. Yang ni kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, berbincang tentang masalah dalil. Apa hujah orang yang kata muzik ni tak boleh, nyanyian ni tak boleh? Muzik tu berat lagi lah. Nyanyian tu tidak boleh. Apa dalil yang merujuk kepada perkara tersebut? Yang ni kita nak tahu. Kerana kita adalah hamba kepada Allah, beragama mengikut acuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan Allah menerima setiap amalan kita, daripada sama ada kita buka mulut ataupun di waktu kita tutup mulut. Ibarat kita tak ada telinga ataupun kita tutup telinga kita, semuanya kita buat demi mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ada soalan. Beberapa minggu lepas ada penceramah kata kalau cemuih nak selawat dan qasidah. Kita dah sebut dah tadi di awal kuliah kita, mungkin dia tak apa dengar tadi. Dia dah kata dah, kita kata orang ni awal tadi kita dah sebut, talbis iblis ni kadang-kadang dia menjentik hati orang. Dia sebenarnya orang tu dia minat menyanyi, lalu didatangkan nyanyian dalam bentuk seolah-olah nampak macam betul, baik. Kalau dia betul nak selawat, dia tak akan cemuh dengan selawat. Dia akan sibuk dengan selawat. Dia akan sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak. Dia akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak. Dia akan duduk dalam majlis ahli hadis banyak-banyak. Kerana apa? Di situlah tempatnya banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dialunkan. Dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Even kalau dia duduk dalam selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu adalah tempat duduknya orang yang betul-betul cinta kepada ibadat. Tapi kalau dia kata kita selawat cemuih, kita kena qasidah baru kita selawat, maknanya apa? Hati dia tu masa tu sudah ditalbis oleh iblis, menyanggap bahawa itu selawat, padahal yang dia nak adanya nyanyian. Macam ginilah kadang-kadang kita ni nak menyanyi, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dia dengar tu hak syahdu menyebab dia menangis, tu lagu dia, alunan dia tu. Kalau dari sudut lafaz-lafaz dia tu kita kata
Orang yang betul-betul menangis kerana takut kepada Allah, dia sebut la ilaha illallah, dia sebut nama-nama Allah, dia sebut sifat-sifat Allah, dia mengadu urusan dia kepada Allah, tak menyanyi pun dia menangis. So kadang-kadang ada orang terjentik, tersentuh hatinya dengan nyanyian, dia bukan kerana Allah pun. Semacam itulah juga dalam bab ni. Kalau dia kata dia cemuh dengan selawat dan dia nak kena qasidah baru dia selawat, bererti hati dia memang nak kepada nyanyian. Okey. Kalau dia kata tak boleh ke? Tak boleh tu kita dah jawab dah tadi. Masalahnya selawat tu berapa kerat je. Isu nyanyian tu melalaikan, lara, kemudian menjentik hati kepada kelalaian. Duk sibuk meninggal. Takbir lagi Imam Asy-Syafi'i kata. Duk takbir tu, duk ulang-ulang benda tu sampai mereka akhirnya meninggalkan Al-Quran. Jadi berapa banyak orang sibuk dengan qasidah ni akhirnya meninggalkan Al-Quran. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, dan kita ada agama kita, dan kita ada tinggalan wasiat warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah dengannya. Okey, wallahu taala alam. So itu dapat kita kongsi, insya-Allah kita akan baca nanti dalil hujah Quran kata apa, hadis kata apa berkaitan dengan nyanyian ni pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Okey. Kita berhenti sini.